Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali ke video selanjutnya, iaitu video confirmation. So di sini video ni mungkin saya akan terangkan sedikit sahaja mengenai confirmation, which is confirmation sebelum masuk zone. Ini pun kita kena tekankan sebab video ni, sebab confirmation sebelum masuk zone ni pun ramai yang tak tahu, ramai yang masih keliru mengenai confirmation sebelum masuk zone. InsyaAllah di sini saya cuba simpelkan lagi, saya cuba mudahkan bagaimana kita nak detect confirmation sebelum masuk zone. Ianya amat penting sebelum kita nak buat entry. Okey, apa yang korang nampak di sini sebelah kiri adalah confirmation. Of course, kita masih memakai SNR rules. Teori dia adalah konsep dia breakout, pullback, entry. Tapi tak semudah macam breakout, nampak breakout, lepas tu pullback. Sebab breakout ni banyak jenis, pullback ni pun macam mana pullback yang kita nak, dan entry macam mana yang kita nak. Dan dekat bulatan merah di sini, di bawah ni, pullback kena datang dalam keadaan sideways ataupun compression. Ini adalah seperti mana yang saya cakap, our key is confirmation, our key is sideways ataupun compression. So itu adalah kunci kita. So kita akan gunakan confirmation kunci ini semua untuk kita mencari pullback dan entry. And then kalau korang nampak yang di sini yang saya lukiskan ada dua konsep, iaitu untuk konsep sell, dia akan membuat muka senyum ataupun huruf bentuk U, dan buy huruf bentuk N dan muka sedih. Price pullback di sini saya buat di sini sideways ataupun compression. Menaik yang compress dia akan membuat kejatuhan. Menurun yang compress dia akan membuat kenaikan. Of course, kita akan cari our zone dulu sebelum kita nak buat apa-apa. Of course, kita look to the left. Look to the left, kita akan cari zone, either engulfing, EF, engulfing fail ataupun dominant, begitu juga untuk buy. So apa yang saya bulatkan di sini, saya akan tunggu price boom, yakni keluar daripada sideways. Usually kalau price yang ranging ataupun compression yang menaik, terhege-hege, menurun terhege-hege, akan ada satu price sebelum dia masuk zone, akan ada satu candlestick ataupun beberapa candlestick, dia akan buat boom. Maksud dia akan memecahkan kuasan sideways tu, kuasan sideways tu dia akan buat boom, price ataupun candlestick yang seolah-olah nampak seperti momentum, walhal ianya adalah untuk manipulate ataupun hit kita punya SL dan baru dia membuat kejatuhan. Ini yang selalu berlaku yang saya perhatikan. Okay? So tanpa membuang masa, saya akan tunjukkan dekat chart. Okay, di sini kalau kita tengoklah, saya akan ambil contoh sedikit saja mengenai confirmation ni, and then yang selebihnya korang boleh apply-kan dan cuba. Saya akan tengok apa benda yang dah jadi. Ini kalau saya nak buat backtest contoh. Of course kita akan cari setup yang dah jadi. Seperti contoh dekat sini. Ini adalah ketika news FOMC. Okay. Actually saya nak sentuh video mengenai news apa ni, semua mengenai news-news yang besar seperti FOMC, NFP dan CPI di video-video selanjutnya. Tetapi di sini saya cuba ambil dulu kejadian yang baru-baru terjadi. Seperti mana yang di sini yang korang boleh nampak saya ada sel dekat atas ni, kenapa dan mengapa. Di sini kalau kita tengok, okay, saya akan sentuh dulu mengenai confirmation sebelum masuk zone. Apabila saya tengok the big picture dekat sini, dekat H1 ataupun H4 pun kita boleh nampak jelas kan. Kalau kita tengok dekat video sebelum ni mengenai confirmation, mengenai sideways, di sini apa maksud sideways, bagaimana kita hendak mengenal pasti sideways di sini. Kalau kita tengok di sini price ataupun candlestick bermain di harga yang sama, betul tak? Dia bermain di harga yang sama. H4 dah nampak jelas. Dan begitu juga pecahan dia dekat H1 pun nampak lebih besar dan nampak lebih jelas. Dalam hal ni, apa yang kita harus buat? Ketika news tu ataupun ketika FOMC pukul 2, dia memang berlaku kejatuhan ke bawah. Okay. Kalau kita tengok action dekat sini lah contoh. Not sure, kalau nak tengok dekat M15.
Tengok dekat sini dia memang berlaku pecahan ke bawah dan terbang ke atas dalam beberapa pips. Okey. Di sini kan sideways. And then tiba-tiba dalam pukul 2 tu, 2 pagi dia drop. Dia membuat pecahan ke bawah. As I said, kalau dia keluar ke bawah, kita akan cari peluang buy. Yes, betul, di sini ada tempat untuk kita buy. Kalau kita tengok, apa yang dia ambil tu adalah dominan. Dominan yang besar. Nampak tak? Dekat situ dia stop dekat situ. Yang maksud dia dalam sideways ni, ini dalam sideways, betul tak? Di sini dia baru pecah keluar. Sebab tu ada price, sebab tu price naik pergi atas. Kalau korang tengok, dia jatuh tu, dia tempat setup, terjadinya setup tu untuk buy tu adalah cuma dekat lower time frame. Kenapa saya cakap dekat lower time frame? Dekat H1 kosong, tak ada apa-apa, cuma candlestick yang besar, betul tak? Kalau kita tengok M15 dia, ini tempat berlakunya rejection, terdapatnya DOM, pertukaran harga di sini. Ataupun kalau kita tukar, kalau kita tengok dia punya close candlestick buy dan open candlestick buy bertumbung di sana, shadow to shadow dominan. Kalau nak confirmation lagi dominan ni valid ke tak, boleh tukar pada M5 dia, since itu dekat M15. Kalau korang tengok apa yang saya dapat dekat situ adalah EF dan dominan itu valid. Sebab tu dia reject je terus, beberapa pips dia tak bagi, dia mati dekat situ, dia gagal untuk sambung turun naik, sambung turun bawah, sebab tu dia naik. But then, contoh kalau ada yang sempat buy, but then jangan terlalu selesa sangat dengan setup time frame kecil. Ini yang selalu terjadi kalau dah entry, semulalah timbul rasa geli-geli ataupun rasa nak imajinasi tu dia melayang, seolah-olah setup ni takkan balik lagi, dia akan terbang terus sampai kiamat. Tu selalu otak kita melayang kalau dah biru-biru macam tu. So apa yang perlu kita buat, kita kena tahu setup ni berasal dari lower time frame, walhal di higher time frame tak ada pun setup untuk kita buy. Okay, itu salah satu manipulate market. Kalau kita tengok di sini, itu pecahan dekat lower time frame, yes, nampak. And then pecahan dekat higher time frame, maksud dia H1 dan H4 apa semua, dia bermula pecah dekat atas. So, kena hati-hati. Kita kena filter from higher time frame. Price dalam sini ni kosong kalau kita tengok kan. And then tiba-tiba dekat atas ni ada terdapatnya dominan. Betul tak? Dominan dekat H4. Itu satu. Kalau kita tengok daily dia, yes, betul kosong, tetapi apa yang saya dapatkan di sana, setup ni cantik sangat adalah dari higher time frame, which is berlakunya EF 1, 2, 3, 4. 4 lah, EF, engulfing fail. Engulfing fail telah di break, engulfing fail buy adalah kita untuk sell. Dengan H4, last price dia adalah tempat dominan tadi, dan dia pecah dekat atas. Sebab tu saya ada entry buy, saya ada entry sell dekat situ ketika FOMC. Kalau kita tengok pun, di sini pun ada terdapatnya pecahan EF, di sini pun sama juga, kawasan EF. Kalau kita faham mengenai SNR, siapa yang belajar SNR betul-betul SNR, apakah tempat ini? Tempat ini banyak berlakunya sejarah dekat higher time frame. Maksud sejarah, banyak berlakunya order dekat sini. Dia membuat banyak support dekat sini. Ataupun sesiapa yang saya akan kaitkan mana-mana ilmu yang patut korang dalami. Di sini kalau kita tengok supply and demand terlalu banyak dekat sini juga. And then di sini dia buat apa namanya, best rally and then best drop. Di sini sama juga sebelah kiri. Tapi okey, tak apa. Saya akan sentuh mengenai dengan kita punya topik engulfing dominant apa semua. And then saya akan tengok lagi H1 dia stop dekat situ. Tengok dekat H1 dia, dominant tadi tu, adakah ianya valid. Kalau saya nampak lagi EF dekat sini, dan di sini ada dominan, dan di sini ada engulfing sell. Bagi saya ianya valid. Untuk kita nampak lagi jelas, kita boleh tengok untuk kita kurangkan floating.
Kita boleh tengok dekat M15 dia, tengok apa dia buat dekat situ. Di situ terdapatnya saya zoom sikit, terdapatnya engulfing blend cell 1, 2. Ya, dekat dia tak break pun. Yang tu kalau korang ambil ni pun untuk korang punya floating, korang boleh letakkan SL korang contoh lalu lepas breakout lah, contoh dekat ni. Tak perlu besar SL korang dalam berapa pips. Kalau macam ni kan dia dah selepas shadow tu cuma dalam 4-5 pips macam tu. So tapi kena awas juga korang punya broker macam mana, dia punya bid and ask, takut dia touch dia punya bid and ask tu hit korang punya SL. Okay, so di sini tengok tempat matinya price tu, harga tu. Saya akan entry dekat situ. Sini setup lebih cantik dan lebih jelas sebab dia keluar di sini. Kalau kita tengok M15 ni kan, di sini dia keluar dengan shadow saja, tapi di sini dia keluar dengan body sekali. Dia keluar daripada sideways tu, dia keluar dan dia stop dekat situ. Dan baru dia drop. Dia faham? Okay, harap korang faham mengenai sebelum masuk zone. Lagi saya akan terangkan lagi sebelum masuk zone. Saya belum lagi cakap mengenai semasa hendak entry lagi macam mana untuk kita lebih yakin. Tu sabar, ni kita fahamkan dulu. Kita akan basuh kita punya tak kita macam mana kita nak detail zone ni macam mana dan selebihnya. And then berlakunya lagi kenaikan ataupun sideways di sini dan kejatuhan di sini. Kenapa dan mengapa? Okay, korang dah dapat entry dekat atas itu. Kalau korang tengok di sini, ada lagi berlaku kejatuhan. Kejatuhan di sini yang dapat kita dalam beberapa ratus pips, almost 400 pips. Okay, cantik juga. Sambungan FMC ni FMC. Contohlah kan, FMC tu pukul 2 pagi. Mungkin ada yang dah tidur, mungkin tak sempat entry. Tak apa. Memang dia akan bagi balik pada esok hari dia. Dia bagi balik bagi orang yang miss flight. Dia datang balik kat sini. Di sini pun one of my favorite setup juga sebab di sini dia buat sideways, dia main harga yang sama, tiba-tiba price boom, nampak maksud dia boom ni macam ni kan, dia boom. Ada boom lagi yang berlainan boom yang tadi, boom di sini, nampak tak seolah-olah dia nak buy kan, dia nak buy. Di sini dia nak manipulate ni, apa maksud saya manipulate? Di sini adalah tempat mana orang akan entry buy. Of course orang akan entry buy dan orang akan happy. Siapa yang happy maksud saya siapa yang hold tanpa knowledge, dia hold, dia memang akan hit SL, hit BE lah, apalah, dia akan tercedok. Sebab kalau siapa yang faham akan mengenai ilmu sideways, di sini baru je nak cari harga yang sebenar. So mostly retail trader macam kita ni, dia akan entry dekat sini. Tanpa pengetahuan, dia akan tercedok baliklah. Just drop dekat sini. So ini boom sebelum masuk zone. Of course apa yang kita cari kita akan filter lagi. Kalau kita tengok dekat big time frame ni, setup ni kalau kita ambil lah. Okay, macam mana saya selalu ambil setup? Kalau untuk engulf apa, saya akan ambil body to body. Ni untuk basic dulu. Saya akan, bukan body to body. Saya akan ambil apa yang ditelan. Nampak di sini? Di sini adalah engulfing cell dan di sini saya ambil candlestick buy to shadow dia. Nampak? And then dekat H1, kalau kita filter banyak lagi zone-zone. Di sini ada pertukaran harga swap zone. Bagi saya apa nama dia ni, dominan. And then kita dah tahu setup ni from big time frame, which saya dapat dari H4. And then saya pergi ke H1 dan pergi ke M15 untuk filter the zone. Apa yang saya nampak di sini, terdapatnya lagi apa ni, setup yang saya sangat suka juga adalah EF. EF yang diklaim breakout ataupun significant drop di sini, ataupun sesiapa yang memahami SNR di sini V kan, contoh V, apa kita panggil ni, di sini asal dia adalah support tetapi telah di breakout significant drop, maka di sini menjadi SBR ataupun support become resistance. Tengok apa dia buat, sideways ni, dia boom pergi atas, dia mati, dia reject dekat situ, cuma beberapa pips je dia reject, dalam 5 pips macam tu. Korang boleh ambil yang ni dalam
dalam ni kan, dia punya apa nama ni, V ni ataupun EF ni, blend EF ni. Ni saya ambil candle kecil ni je. Korang entry. Di sini contoh kita ada entry. First entry kita, second entry. Itu nanti saya explain. Okay, satu persatu kita akan belajar. Ini just menampakkan korang lebih jelas lagi. Alright. Itu yang maksud saya, dia kena keluar daripada sideways dahulu. Okay, lagi saya akan buat lagi untuk self FC. Okay, ini. Sebelum terjadinya ini, terdapat di sini H4 dulu, terdapat di dekat H4 ni berlakunya sideways yang besar, ataupun kalau korang boleh kecilkan je, sideways di sini berlakunya sideways kecil juga. Bukan kecil, dekat H4 ni memang nampak kecil. Apabila kita pecahan, dia akan jadi banyak, so akan jadi besar kan. So di sini dia buat sideways dan price tiba-tiba boom pergi atas. Okay, cuba kita tengok dulu sideways ni dekat H1. Nampak tak jadi pecahan yang besar? Nampak tak candle momentum buy ni kan? Happy. Kita pun happy buy. Saya ada buy juga. Itu yang bagi yang faham why I buy for short. And then kita TP, kita ambil yang for long lagi, saya tak for long. Okay, di sini dia buat sideways, tiba-tiba price boom. And then, of course, kalau berlakunya boom, kita kena alert. Look to the left. Set up. Look to the left. Bermula dari higher time frame ni nanti. Kalau kita tengok dekat sini, apa yang saya nampak dekat situ adalah EF. EF yang selari dengan dominan dekat sini. Nampak tak? EF yang selari dengan dominan dekat sini. Tiba-tiba price stop dekat situ. H1. Di sini pun berlakunya best ataupun sideways dekat dominan tadi. Yes, valid, yes. Sebab ada berlakunya engulfing sell dekat situ. Dia keluar daripada sideways, kuasaan besar ni pun sideways, dia keluar sideways dekat situ, dan dia reject je dekat situ cuma beberapa pips sahaja. And then reject. Okay. And then tiba market, seingat saya ini adalah Monday, ketika itu US bank holiday, waktu market a bit slow time, and then tiba hari Selasa, saya tak entry dekat sini because I wait for another confirmation. Itu nanti next video insyaAllah. So saya tengok lagi ada sideways-nya kecil. Jangan, ini yang kita selalu tengok yang besar. Kita kena biasakan zoom in, zoom out, zoom in. Jangan selalu sangat kita zoom out, zoom in macam ni. Ini yang buatkan kita pening. Kita kena biasa buat zoom out, zoom in. Paling sadar macam ni lah. Okay, paling minimum kita kena zoom out macam ni so that kita nampak the whole picture. Kita boleh nampak seluruh picture tu macam mana. Dia punya sideways apa semua. So di sini saya pada petang tu, around petang tu saya cuba applykan status je. Ini Monday kan? Wrong. Not Monday. Wait. Sekejap. Ini temporary which one? Nak calendar jap. Betul lah. Ini hari Monday. Sekejap, ini 14, 13. Around sini. Price tengah membuat, sekejap, saya nak tengok pastikan yang betul ke tak nanti. Forex Factory, kita tengok dia punya hari bulan dalam berapa hari bulan. Saya lupa bila ada apa. Wrong. Ini adalah new CPI.
Okay, saya ingat ini news CPI. Sorry, itu yang satu lagi. Okay, tak apa. Ini news CPI. Okay, ini pun saya actually nak sentuh nanti mengenai how ataupun macam mana kita nak trade dengan news. Okay, ini news CPI. Yes, one of my favorite news juga. CPI pukul 8.30 selalu awal bulan macam tu ataupun pertengahan bulan. Pertengahan bulan dalam 14, 15, 16 macam tu. Next month tak tahu, boleh tengok lagi. This month adalah masa 14 hari bulan. Hari Selasa 8.30 CPI. Okay, saya tengok. Tengok 6, ini start pagi. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 adalah pukul 8. Dalam pukul 8.30, price tiba-tiba naik dekat sini. Okay. Ini kan sideways. Tiba-tiba price boom. Boom dekat atas. So, saya akan tengok left secepatnya ataupun sebelum tu dah saya tengok left. Selalu saya tengok left zone ni. Ini adalah first stop dia. First stop dia sebab because of EF dengan dominant tadi. Okay. Tapi dia meninggalkan apa? Ini actually untuk second entry. I mean untuk next video. Tapi tak apa. Ini nampak macam reject shadow. Macam yang saya pernah cakap kat first video. Dalam harga, ada harga. Dalam harga, ada harga. So kena hati-hati alert juga. Tu kita ada harga. Kalau kita tengok kawasan ni pun ada harga, which is ada body. Di sini pun ada harga. Kawasan ni semuanya ada harga, and then kawasan ni ada apa ni? Engulfing yang belum disentuh lah. No, sentuh fail to return, and then tiba-tiba kalau korang tengoklah sebelum ada picture sebelahnya tu kan, nampak cantik, buy, orang pun buy happy. Sedangkan dia buy di dalam keadaan sideways. Saya tak suka sebab ini membagi kita harapan palsu. Kita kadang malas nak TP, sabar dia turun sini kan, nampak turun sini ni. Dia turun, contohlah price belum gerak, dia reject sini, confirm terbang because of ada engulfing for short time frame. No, sini setup ni from big time frame asal dia. So di sini nampak berlakunya rejection, orang pun mulai lagi buy. Sedangkan siapa faham mengenai sideways, ini baru je keluar sideways. Kalau keluar ke atas, of course saya akan ambil peluang dalam buy. Saya akan mencari peluang untuk sell. Dan tiba tengok dia drop. See, sideways sebelum masuk zone. Tu kena fahamkan dulu. Sama juga kalau kita cakap mengenai dengan compression, dia sini menaik secara terhege-hege, tiba-tiba price to boom. Okay, kalau total overall picture dia adalah sideways, dia price ranging. Okay, boleh faham? Boleh faham tak? Saya ni cakap macam ada orang, saya student yang bercakap. Jadi, saya ucap sendiri, tak apa. Dah terbiasa, tak apa. Okay, yang penting korang faham mengenai video tu, mengenai keluar daripada sideways apa semua. Sama juga macam di sini. Di sini price sideways ranging di awal pagi lagi. Kenapa di awal pagi? Ini kita kena tahu kan, orang cakap call ni apa, US session, which is pukul 8, pukul 7, 8, 9, 10 malam waktu Asia. Tetapi kenapa kadang pagi pun dia gerak? Okay, korang kena tahu, emas yang memegang salah satu dia yang terbesar di dunia yang Asia adalah Australia. So Australia itu termasuk kawasan Asia, dia aktif waktu pagi, sebab tu pun price drop. Dia tak kisah actually, asalkan ada zone from higher time frame apa semua, dia memang akan respect. Kalau kita tengok dia buat sideways, dia buat boom dekat situ, setup di pun from higher time frame. Yang ni yang bank holiday apa ni, sorry, sini dia naik. Ini yang bank holiday. Saya ingat lagi 6 September ni adalah Monday, bank holiday, US bank holiday, sebab dia slow sikit pada hari Selasa pagi tu, 6, 7, 8, 9, 10 tu, dia buat drop. Because of ada kawasan apa nama, kawasan engulfing sell dekat H4 tadi, dan ini kawasan dia dekat H1. Okay, kenapa ni tak diambil? Sebab ini adalah direct pullback. Kena faham. Ini direct pullback. Maksud direct pullback ni, dia tak berlakunya breakout dulu. Apa yang kita nak seperti dalam gambar kita ni, kena berlakunya breakout dulu dan sideways dan tempat entry. Tetapi di sini, ini kan konsep engulfing sell yang ada asal dia. Di sini barulah
di sini adalah direct pullback, dia drop. Di sini baru berlakunya breakout. Nah, di sini yang pullback yang kita nak sebenarnya, pullback sideways and then the boom stop dekat situ. Respect dekat engulfing sell. So di sini bukan direct yang sebenar, di sini direct pullback. Pullback yang kita nak adalah seperti dalam gambar ni. Dia kena ada breakout dulu and then pullback and then entry. Yes, di sini baru berlaku breakout and then dia pullback dekat sini. Dan di sini tempat mana kita entry. Okay, boleh faham? And then why dia stop dekat sini? Sama juga. Di sini pun saya ada buy, saya boleh buy dekat sini. For those yang tahu sebab di sini ada bawah ni ada setup, and then kenapa dia stop dekat situ? Kalau kita tengok back picture dia, di sini adalah kawasan paling highest, which is dia punya higher high. Siapa yang faham senang resistance dekat situ dia tak break, dia cucuk je. So kena hati-hati. Kita juga dengan daily, dragon time frame, kita juga dengan weekly, begitu juga dengan monthly. So kena hati-hati. Saya takkan itu dekat atas tu sebab high risk entry. Tetapi untuk yang faham risk and reward boleh entry kat situ. Trade management, money management korang terpulang pada korang. So dia stop and then di sini ada another entry untuk kita. Dia takkan tinggalkan kita. You miss dekat atas tu pun tak apa. Di sini pun you still get profit around 300, 400 pips. Kalau sampai bawah ni almost 500 pips. Okay. So kena faham mengenai sideways sebelum masuk zone. Sama juga sini sideways besar, sideways kecil. Yang penting sideways, sideways, sideways. Boleh faham? Okay, insyaAllah korang boleh faham. Nantikan lagi next video kita. Video ni setakat ni je. Saya akan sentuh lagi topik-topik lain semasa masuk zone. And then secukup rasa untuk kita nak tambahkan confidence level kita, macam mana kita nak entry ketika nampak zone ni, macam mana kita nak detect yang zone ni betul-betul tempat dia nak sell. Okay, itu kita nantikan nanti. Dan saya ada buat, saya nak plan nak jemput 10 orang yang register under my account Okta FX dengan minimum deposit 150. Yang korang willing to lose, saya akan bawa 10 orang ni untuk trade news CPI next month. InsyaAllah itu nantikanlah, nanti saya maklumkan dekat channel Telegram. Okay, 10 orang je yang willing to lose, yang ready nak cuba trade news pukul 8.30 malam CPI bulan depan. InsyaAllah nantikan. Okay, apapun, jumpa lagi next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.